Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita di Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. Meneruskan pembelajaran sains tingkatan 4. Kita teruskan dengan bab 5, tenaga dan perubahan kimia. Okey, sebelum tu kita jawab dulu soalan yang saya bagi sebelum ni. Okay, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan tindak balas antara logam dengan oksigen. Okay, ini adalah gambar rajah tindak balasnya. Okay, di sini ada kalium manganat 7, ada wool kaca, ada serbuk logam dan kita akan panaskan kalium manganat 7. Jadi soalannya, mengapakah logam tersebut perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum memanaskan kalium manganat? Sini ada kita kena panaskan dua benda. Okay? Yang pertama, kalium manganat 7. Yang kedua, serbuk logam. Tetapi dalam eksperimen ni, kita panaskan dahulu logam, baru kita panaskan kalium manganat 7. Soalannya kenapa? Jadi jawapannya, kena pilihan jawapannya A. Supaya logam tersebut menjadi sejuk dengan lebih cepat, supaya logam tersebut tidak meletup, supaya logam tidak bercampur dengan kalium manganat 7, dan supaya logam tersebut cukup panas untuk bertindak dengan oksigen yang dihasilkan. So jawapannya ialah D. Okay? Supaya logam tersebut cukup panas untuk bertindak dengan oksigen yang dihasilkan. Kalium manganat 7 akan menghasilkan gas oksigen. Jadi logam ni kena panas dulu, baru dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Itu sebabnya. Okey. Soalan yang kedua. Mengapakah perak lebih kerap dijadikan sebagai barang kemas berbanding logam yang lain? Selain daripada emas lah. Yang keduanya kita panggil dia silver, perak. Kenapa? Okey, adakah perak adalah logam yang tidak reaktif dan tidak bertindak balas dengan air dan udara? Ataupun perak mudah didapati di mana-mana sahaja? Ataupun perak tidak boleh mengkondusikan haba seperti logam yang lain? Ataupun D, perak mempunyai takat didih yang tinggi? Okey, tengok soalan ni. Jadi jawapannya ialah A. Perak ni dia tidak reaktif dan tidak bertindak balas dengan air dan udara. Jadi kita boleh pakai di mana-mana saja. Sambil menyelam boleh, sambil terbang pun boleh. Kita boleh pakai sebab dia tidak bertindak balas dengan air dan udara. Okey? Okey, seterusnya. Soalan ketiga, rajah 2 menunjukkan siri kereaktifan logam. Okey, bergerak daripada kiri ke kanan, X aluminium, Y ferrum. Semakin menurun kereaktifan dia. So sebelum jawab soalan macam ni, kita kena, saya dah ajar yang sebelum ni, kita kena hafal susunan kereaktifan logam. Okey? Yang saya bagi tahu sebelum ni, kita kena hafal dia panggil keyword. Okey? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Okey? So kita kena hafal yang ni dulu, baru kita tahu mana satu kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Okey? Okay, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum dan aurum. Argentum ni perak, aurum ni emas. Okey, so aluminium dengan ferrum. Aluminium kat sini, ferrum kat sini. So X di atas aluminium, Y di atas ferrum. Jadi ada magnesium dan zinc. So jawapannya ialah C. Magnesium dan zinc. Ini jawapannya. Okey? Jadi kena hafal. Okey? Jadi itu adalah satu kaedah yang saya bagi tahulah. Kalau nak kahwin ni, cikgu lain pun ada dibagi rumus yang lain, tapi mudah macam ni lah. Dia berkaitan dengan kita. Okey? Bak kahwin, siapa tak nak kahwin? Alright. Okey, next kita masuk kepada subtopik yang kita akan belajar hari ini, iaitu aplikasi siri kereaktifan logam. Sebelum ni kita dah belajar siri kereaktifan logam. Jadi kita nak belajar apa guna kita nak belajar siri kereaktifan logam ni. Apa kita boleh guna dengan kita belajar aplikasi dia. Okey? So kebanyakan logam dalam kerak bumi tidak wujud dalam bentuk logam tulen. Okey, kita mining, kita lombong dalam kerak bumi ni tak dapat logam yang tulen. Dapat yang tak tulen. Contohnya logam oksida, logam sulfida, logam karbonat. So, yang ni dinamakan sebagai bijih ataupun sebatian yang tidak tulen. Sebab itulah kita panggil lombong tu, kita tak panggil lombong besi, kita panggil lombong bijih besi.
ataupun lombong bijih emas, lombong bijih timah. Kita tak panggil lombong timah sebab kita tak dapat timah, kita dapat bijih timah. Jadi bijih ni apa? Sebatian yang tidak tulen. So kita nak benda tulen. Ni kita kena belajar siri kereaktifan logam. Okey. So logam yang kita gali dalam satu dunia ni, di mana-mana saja pun, contohnya bauksit. Okey, bauksit ni pernah jadi isu 2-3 tahun lepas di Kuantan, di Gebeng kan. Tengok jalannya kuning. Okey, naik kereta lalu situ semua kuning. Itu ialah bauksit. Bauksit ni apa? Bauksit ni ialah aluminium oksida. Kita tak nak bauksit ni, kita nak ni tulen ni aluminium oksida. Tapi aluminium ni berada dalam bauksit. Okey, kalsiterit timah oksida, hematit ferrum oksida, falerit zinc sulfat dan batu enapan kalsium karbonat. So, ni yang kita nak. Bauksit kita nak aluminium. Kalsiterit kita nak timah. Hematit kita nak ferrum. Falerit kita nak zinc. Batu enapan sama ada kita nak karbon ataupun batu kapur, kalsium. Okay, so kita nak dapatkan benda-benda yang ni. Ni dinamakan sebagai logam tulen. Ni logam yang tak tulen bijih. So, cara dia macam mana? Ni kita nak belajar hari ni. Okey, ni adalah contoh-contoh yang bijih yang terdapat dalam kerak bumi. Okey, ni kalsiterit, bijih besi, bijih plumbum. Okey, yang ini sphlerit, bauksit, kalsiterit. Ni contoh-contoh bijih yang kita dapat daripada kerak bumi. Okey, tak dapat lagi dia punya tulen tu. Ni contoh kita dapat. So, kita nak dapatkan tulen tu macam mana? Okey, cara mendapatkan logam tulen daripada bijih. Okey, jadi ada dua cara. Yang pertama, pengeksrakan logam. Yang kedua, elektrolisis. Ada dua cara. Kenapa dua cara? Sebab dia berbeza kerana kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Okey, ni siri kereaktifan logam. Kalau logam yang di bawah karbon, okey, di bawah karbon, dia boleh guna cara pengeksrakan logam. Logam yang terletak di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam, kita boleh guna kaedah ini. Pengeksrakan logam. Logam yang berada di atas karbon, kita guna elektrolisis. Saya dah beritahu. Macam mana cikgu? Ada karbon pula kat sini. Tadi kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Tak ada pun karbon. Karbon ni, dia siri kearifan logam ni, karbon ni untuk menunjukkan aras dia sahaja. Okey? So, macam mana kita nak tahu kedudukan karbon? Senang saja. A dengan Z. A pemula huruf, Z pengakhiran huruf. Jadi, dia ada berada tengah. Senang. Okey? Alright. So, kita pergi kepada pengeksrakan logam. Elektrolisis, next topic. Okey? Selepas ni. Okey, so kita pergi kepada kaedah yang pertama ni. Bijih logam diekstrak bagi mendapatkan logam tulen. Karbon terletak di atas logam dalam siri kereaktifan logam. Karbon yang lebih reaktif dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam yang kurang reaktif. Okey, kita patah balik tadi disebabkan oleh karbon ni berada di atas berbanding logam-logam yang kat bawah ni. Jadi karbon ni lebih reaktif. Okey, sebab siri kereaktifan ni semakin turun, semakin kurang dia punya reaktif. So, karbon lebih reaktif berbanding zinc, ferrum, strontium semua ni. Jadi, karbon boleh dia boleh singkirkan oksida logam dalam logam yang tak tulen tu. Okey? Okey. Karbon diguna dalam proses pengeksrakan logam kerana murah dan mudah diperoleh. Karbon mudah. Contohnya arang. Arang tu karbon lah. Kita bakar kayu dapat arang. Arang tu karbon. Bakar batu. Batu jadi arang. Arang batu. Tu karbon lah tu. So, mudah didapati dan murah. Sebab tu kita guna karbon. Alright. So, ni lah bentuk karbon lah. Ataupun charcoal, okay? Charcoal, coal semua tu atau arang. Alright. So, kita masuk kepada pengeksrakan bijih timah. Okay, contoh logam yang kita dapatkan daripada bijih. Contohnya, bijih timah. Okay, kita akan dapat bijih timah ni daripada kalsiterit. Okay, kalsiterit tadi ialah timah 7 oksida. Okay, bijih timah kalsiterit wujud sebagai timah, bukan 7, 6 oksida dalam kerak bumi. Pengeksrakan bijih timah berlaku dalam relau bagas. Diguna satu tempat yang dipanggil sebagai relau bagas. Dalam relau bagas itulah pengeksrakan logam akan berlaku. Okey. So, ni ialah contoh relau bagas. Okey, daripada luar lah. Ni relau bagas. Kalau kita belah dia, tengok dia punya dalam macam ni. Ni relau bagas. Jadi, dekat sini kita tuang bijih timah kita tu. Dia akan bakar dekat sini. Hasil dia akan keluar dekat bawah ni sebagai jongkong timah yang tulen. Nanti kita belajar macam mana cara dia. Alright. Okey, timah 6 oksida dipanaskan bersama-sama dengan arang kok, karbon dan batu kapur pada suhu yang tinggi. Dia tak ambil
tak ambil timah sahaja. Okay? Dia ambil sekali dengan arang dan batu kapur. Panaskan 3-3 minit sekali. Okay? Karbon yang lebih reaktif akan menyingkirkan oksigen daripada timah oksida tadi. Sebab karbon lebih reaktif. Dia duduk di atas berbanding timah. Jadi persamaan kimia dia, timah oksida, apabila kita campur dengan karbon, akan menghasilkan timah yang tulen yang kita nak ni dan membebaskan gas karbon dioksida. Dia buang gas karbon tu. Oksida, dia buang oksida tadi tu. Okey. So batu kapur, apa guna batu kapur? Batu kapur akan bertindak balas dengan bendasing, membentuk sanga. Okey. So batu kapur ni fungsi dia kita campur tadi tu pada awal tadi tu, fungsi dia kita nak bertindak balas dengan mendasing untuk membentuk sanga. Sanga ni apa? Nanti saya explain sanga tu apa. Leburan timah disalurkan ke dalam acuan membentuk jongkong timah. So kita dapat timah tulen. So inilah cara kita ambil timah tulen daripada biji timah. Biji timah tak tulen. Alright. So ni yang relau bagas yang saya tunjuk tadi tu. Kita masukkan sekali biji timah tadi, timah oksida dengan arang batu dan batu kapur, masukkan sekali, panaskan. Selepas tu dia akan membebaskan karbon dioksida dan gas terbuang. Selepas tu dia akan hasilkan di atas ni sanga. Okey, atas sanga, bawahnya ialah leburan timah yang tulen. Dia leburan. Lepas tu kita panaskan, bentuk dalam jongkong, baru dapat jongkong timah yang tulen. Alright. So ni secara senang kita nak faham. Okey, ni biji timah campur dengan arang, campur dengan batu kapur. Kita panaskan dalam relau bagas, akan menghasilkan sanga dan jongkong timah yang tulen. Okey? Sebelum tu, saya nak beritahu sanga apa tadi. Sanga ni digunakan sebagai ejen penambah dalam membuat turut jalan. Jalan raya tar tu, sanga pun guna juga. Okey, tu dia bukannya kita buang saja, ada kegunaan dia. Alright. So, apa kepentingan siri kereaktifan logam yang kita belajar sebelum ni? Yang pertama sekali, membolehkan kita membandingkan kecergasan logam dengan oksigen. Sebab ada siri kereaktifan logam tu. Okey, kita boleh banding logam yang di atas macam mana berbanding logam yang di bawah. Kita boleh banding lah. Logam yang lebih reaktif lebih mudah mengakis. Bila kita dah tahu logam tu dia punya sifat kecergasan tu, kita tahu logam atas lagilah reaktif, lagilah mengakis, bahaya. Menentukan kaedah pengeksrakan logam daripada bijihnya, ini yang penting untuk industri. Sebab industri ini sangat besar. So dia kena tahu kaedah pengeksrakan logam untuk kurangkan kos. So kita tahu tadi, kalau berada di bawah karbon, guna pengeksrakan logam. Kalau berada pada atas kedudukan karbon, kita guna elektrolisis. Okay, meramal sama ada tindak balas yang berlaku antara logam dengan oksida logam yang lain. Kita boleh meramal juga. Okay? So, kita masuk kepada latihan pengukuhan. Okay, yang pertama, apakah cara yang paling sesuai untuk menentukan bagaimana sesuatu logam diesrak? Macam mana kita nak tahu sesuatu logam tu kita nak guna cara mana? Elektrolisis ke, pengeksrakan logam ke, kita tahu macam mana. Okey, so antara jawapannya, dengan melihat takat didih logam tersebut, dengan mengetahui kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam, dengan menyukat berat logam tersebut, ataupun dengan memerhatikan kereaktifan logam di dalam air sejuk. Okey, kita dah belajar tadi. So, boleh jawab. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah timah diekstrak daripada biji timah apabila dipanaskan bersama-sama karbon? Okey, kita nak ekstrak timah tulen daripada biji timah, kita guna karbon. Sebab apa? Okay, adakah suhu rendah diperlukan untuk memulakan tindak balas? Timah bertindak balas secara cergas dengan karbon, ataupun karbon menyingkirkan berdangsing daripada timah, ataupun karbon lebih reaktif daripada timah. So, boleh jawab. Okey, yang ketiga, rajah menunjukkan pengekstrakan timah oksida dalam relau bagas. Okey, ni lukisan kasar relau bagas. Okey, jadi yang soalannya mungkin tak nampak sikit, saya baca. P tambah karbon tambah batu kapur, okay, akan mengeluarkan gas Q. Lepas tu udara panas akan masuk ke sini dan akan menghasilkan yang pertama di atasnya hasil R. Di bawahnya timah tulen lebur. So, soalan ditanya, apakah yang diwakili oleh P dan R? Mana P dan R? P di atas ni. P ni apa dan R ni apa? Okay, dalam relau bagas. So, tu soalannya. Soalan ni pernah masuk soalan SPM. So, boleh jawablah kemungkinan macam ni juga. Dalam buku teks pun, kebanyakan pengeksrakan logam, dia akan gunakan contoh timah oksida ni. So, fokus kepada pengeksrakan timah oksida ni. Alright.
So kita akan belajar seterusnya. Satu lagi kaedah kita nak dapatkan logam tulen daripada biji menggunakan kaedah elektrolisis. Tadi pengesaran logam, sekarang elektrolisis. Jadi kita jumpa lagi untuk next topic. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.